وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Yang dihormati lagi dikasihi Al-Fadil pengurusi majlis, Ashabul Afadil, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, Nazir dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, sekalian para alim ulama, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jal kerana pada hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk bersama-sama dengan Ramadan. InsyaAllah sama-sama kita berazam, beriktikad untuk kita menyempurnakan kehadiran Ramadan yang dihadiah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini dengan cara yang sebaik mungkin. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim di dalam bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maksudnya, bulan Ramadan yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal di dalamnya Al-Quranul Karim yang menjadi petunjuk kepada manusia. Dan penjelasan-penjelasan daripada Allah bagaimana petunjuk yang ditunjuk oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Petunjuk daripada Al-Quran merupakan sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik cara hidup bagi manusia. Dan tidak ada cara hidup selain daripada Al-Quran ini yang lebih baik, yang ada jaminan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan Al-Quranul Karim di dalam satu himpunan yang dipanggil sebagai Mashaf, Rasulullah tidak mengumpulkan Al-Quran ini mengikut tartib ayat yang diturunkan oleh Allah kepada baginda. Ayat yang pertama Rasulullah terima daripada Allah, iaitulah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasulullah tidak jadikan ayat ini di dalam susunan Al-Quran sebagai ayat yang pertama. Tetapi baginda memilih ayat-ayat tertentu untuk dilihat oleh manusia secara lebih praktikal, secara lebih tersusun. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan melalui Rasulullah ketika mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Quran. Rasulullah memerintah kepada para sahabat, "Da' hadhil ayah fi makanin kaza wa kaza." Wahai sahabat-sahabatku, penulis-penulis Al-Quranul Karim, kamu ambillah ayat-ayat ini dan kamu letakkan di dalam surah sekian, sekian, sekian.
Hari ini Al-Quranul Karim berada di hadapan kita. Surah yang pertama iaitulah surah Al-Fatihah. Surah yang kedua iaitulah suratul Baqarah. Kita buka sahaja suratul Baqarah selepas daripada Al-Fatihah. Kerana Al-Fatihah untuk dijadikan satu amalan kepada manusia sebelum daripada apa jua perbuatan yang hendak kita lakukan, disunatkan kepada kita membuka dengan membaca Fatihatul Kitab. Kita baca surah Al-Fatihah. Nak baca Al-Quran, sunat kita baca surah Al-Fatihah. Kita nak turun, pergi ke Mekah ke mana ke, di samping kita baca doa, sunat kita baca suratul Fatihah. Hatta waktu kita sambut Ramadan Al-Mubarak, sekiranya kita sambut dengan suratul Fatihah, itu adalah sangat baik bagi umat Islam. Selesai kita baca Al-Fatihah, kita akan masuk suratul Baqarah. Allahu Azza wa Jal apabila memulakan suratul Baqarah, Allah memulakan dengan huruful muqata'ah. Alif Lam Mim. Huruf yang mampu menarik perhatian seluruh manusia, sama ada yang memahami bahasa Arab ataupun tidak memahami bahasa Arab. Alif Lam Mim adalah huruf bahasa Arab. Alif Lam Mim. Tetapi bukan menjadi perbualan harian di kalangan masyarakat Arab. Orang Arab dia tak bercakap Alif Lam Mim, Yasin, Taha, Sad. Tak, dia tak bercakap. Mengapa Allah menggunakan huruful muqata'ah sebagai permulaan selepas daripada Al-Fatihah? Sebab itu apabila Allah menyebut Alif Lam Mim, terus Allah menyebut Zalikal kitab la raiba fih hudan lil muttaqin. Zalikal kitab, kitab itu. Sedangkan Al-Quran duduk di hadapan kita. Kalau kita baca, sepatutnya Allah menyebut Alif Lam Mim, hadzal kitab. Kitab ini. Kerana kitab Al-Quran berada di hadapan kita. Tetapi Allah menyebut Zalikal kitab yang disebut sebagai ismul isyarah lil ba'id. Ganti nama kepada sesuatu yang jauh. Zalika, itu. Kitab itu, kata Allah, la raiba fih. Tidak ada syak wa sangka. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Dia akan menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Rasulullah mengambil suratul Baqarah menjadi surah yang kedua. Allah memberi penekanan secara direct, Zalikal kitab, menggunakan ismul isyarah lil ba'id. Kitab itu menyebabkan para alim ulama mengikut tahap kemampuan ilmu yang ada pada individu masing-masing, mereka mengulas mengapa Allah menggunakan perkataan zalika, Allah tidak menggunakan perkataan hadza. Hatta ramai di kalangan para alim ulama boleh menulis satu tesis di peringkat PhD, di peringkat master. Mengapa penggunaan huruf sebegini diguna oleh Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quranul Karim? Apa arti, apa makna dia? Oleh kerana Al-Quran ini sebagaimana yang disebut oleh Allah, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang dianugerah oleh Allah kepada manusia di dalam Al-Quranul Karim tidak ada sebarang noktah. Daripada zaman
Al-Imam At-Tabari, Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imam Ibn Katsir. Apabila mereka mengulas tentang Al-Quranul Karim di dalam kitab tafsir mereka, kita lihat setiap kitab ada ilmu-ilmu yang baru, yang digali, dicungkil, diambil daripada khazanah ilmu Allah di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian datang lagi para alim ulama yang terkemudian menulis ilmu tafsir. Masya Allah, pemikiran, idea yang baru yang berpaksikan kepada nas Al-Quranul Karim. Ada benda-benda yang baru yang sesuai dengan zaman tersebut. Datang lagi ulama lebih mutaakhir lagi. Kita tengok Al-Imam Syahid Sayyid Qutb. Kita baca, subhanallah, kata Syekh Abdul Hamid Kishk, seorang ulama yang masyhur di Mesir, yang buta. Bila dia baca fi zilalil Quran, waktu Al-Imam Syahid Sayyid Qutb menulis zilalil Quran di dalam penjara, waktu dia tahu dia akan dibunuh, digantung. Cuba kita bayang betapa Sayyid Qutb rahimahullah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengharap benda lain, dia tidak bergantung kepada benda lain. Kerana dia tahu dia akan dibunuh, dia akan gugur syahid. Di tengah-tengah zaman itu, dia minta kertas, dia minta pen, dia tulis ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ketika Al-Imam Syahid Sayyid Qutb bermimpi beberapa kali bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tulis tafsir. Syekh Al-Kishk, Abdul Hamid Kishk, dia mengatakan, apabila aku membaca tafsir fi zilalil Quran yang dikarang oleh Al-Imam Syahid Sayyid Qutb, aku tak bertemu dengan ilmu yang pernah ditulis oleh para alim ulama muktabar sebelum daripada itu, dan aku rasa bila aku baca seolah-olah Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah ke atas Al-Imam Syahid Sayyid Qutb. Dia kata seolah-olah begitu. Bila dia baca, dia rasa dia ta'ayush bil Quran. Seolah-olah dia hidup dengan Al-Quranul Karim. Ada benda-benda yang baru, ilmu-ilmu khazanah yang digali daripada Al-Quran. Dan inilah dia kelebihan Al-Quran. Pengkaji-pengkaji daripada Barat, Eropah, walaupun dia telah mendapat pangkat profesor, kerana kajian dia yang sangat mendalam, tapi dia tak boleh berhenti daripada mengkaji kecuali apabila dia terpaksa mengkaji khazanah ilmunya melalui Al-Quran dalam semua bidang. Ada profesor, kalau kita baca dalam sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Kuftaro, bekas mufti kerajaan Syria rahimahullah yang telah meninggal dunia, dia menulis satu buku, Limadza Islamu Haula, mengapa mereka ini memeluk agama Islam. Dia kumpulkan ahli-ahli fikir daripada barat yang memeluk Islam. Ada pakar kaji bumi, ada doktor pakar jantung, ada doktor pakar mata, ada engineer, ada macam-macam bidang. Apabila bidang yang berbagai-bagai ini, mereka cari khazanah bidang mereka di dalam Al-Quranul Karim, mereka bertemu ilmu yang ada di dalam Al-Quran yang didedah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahului ilmu mereka ribu-ribu tahun. Yang mereka kaji waktu zaman bukan Islam, dia kaji, dia dapat hasil. Baca dalam Al-Quranul Karim, lama dah Allah bagi tahu. Ini kehebatan Al-Quran. Ada pakar perundangan, bila dia kaji punya kaji, macam mana nak buat
Amerika Syarikat sebagai contoh. Sebuah negara yang dianggap paling maju dalam dunia. Sistem security yang ada di Amerika sangat canggih. Ada FBI, ada CIA, ada macam-macam. Tapi Amerika dia tidak boleh nak membentuk jiwa manusia. Sehingga undang-undang yang ketat yang diperkenalkan di Amerika Syarikat sangat ketat, dilanggar oleh rakyat dia. Orang tak takut. Pakar perundangan ini kaji macam mana nak buat supaya kehebatan perundangan yang diperkenalkan ini dipatuhi oleh rakyat. Mengapa rakyat tak patuh? Undang-undang hebat, mengedar dadah, bunuh. Tapi makin hari makin ramai orang mengedar dadah. Sebagaimana dalam negara kita. Satu kawasan, kalau mati seorang tokek dadah, pengedar dadah, 10 menunggu nak ganti. Mana-mana kawasan yang tidak ada dadah, berebut tokek dadah pergi cari. Ini kawasan, tidak ada lagi tokek dadah. Tak ada lagi gangster. Ditubuhkan pasukan. Jual dadah. Undang-undang, bunuh. Tapi tak berhenti. Menyebabkan pakar-pakar perundangan ini rasa kusut. Lalu mereka lihat mengapa berlaku di zaman Islam. Berlaku di kota suci Madinatul Munawwarah. Mereka tahu sejarah. Waktu Nabi memijak sallallahu alaihi wasallam pijak bumi Madinah. Tidak ada sebarang ayat yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, wahai Muhammad, bila kamu ni sampai di Madinah, kamu menang, kamu boleh jadi ketua negara. Tidak ada. Kalau ada ayat macam ni, ramailah orang ikut Rasulullah. Tak ada. Allah kata hijrah. Rasulullah pergi. Sampai di Madinah, buat masjid. Selepas daripada buat masjid, Rasulullah persaudarakan di antara muhajirin dan ansar. Satu benda yang bercanggah dengan adat budaya masyarakat zaman itu. Zaman itu, orang yang berkelahi, suka berperang, suka bergaduh, suka bunuh orang, inilah orang yang disegani, dihormati. Siapa yang samsik, dihormati. Rasulullah buat supaya berbaik. Bercanggah dengan arus. Allah bagi kejayaan yang besar. Sedangkan Rasulullah tidak ada tentera, dia tak boleh nak paksa orang. Dia tidak ada harta, tak boleh nak bayar. Kadang-kadang manusia ni sama ada kita paksa dia ataupun kita bagi duit. Bagi duit dia jalan. Bagi duit jalan. Tak padan RM10, 100. Tak padan 100, 1000. Tak padan 1000, 10,000. Tak padan 1000 juta. Jalan. Yang ni kita dengar tirih bocor. Bukan sekat tirih bocor, pecah. Rasulullah tidak ada duit. Bukan boleh bayar. Kamu berbaiklah, aku bayar sekian dinar. Tak ada. Rasulullah bergantung kepada Al-Quran. Berjaya. Dan kejayaan yang tak pernah berlaku dalam sejarah tamadun manusia. Orang Mekah dengan Madinah yang berkelahi sekian lama. Orang Madinah bila sebut Mekah, tak boleh. Macam England dengan Scotland. Macam kulit putih dengan kulit hitam di Amerika. Tak boleh. Tapi Rasulullah buat berjaya. Tentera tidak ada, paksaan tidak ada, harta tidak ada, berjaya. Pengkaji daripada Amerika, dia kaji. Mengapa kejayaan ini berlaku? Lalu dia terpaksa membuka Al-Quranul Karim. Yang Allah sebut, Zalikal Kitab. Buka Al-Quranul Karim. Bila buka Al-Quran, tengok.
Macam mana pendedahan yang didedahkan oleh Allah, kaedah dan peraturan di dalam Islam. Bila dia buka, dia kaji. Allah mengatakan, zalikal kitab. Kitab Al-Quran itu, yakni jauh. Ulama mengatakan jauh daripada kebatilan. Jauh daripada reka cipta manusia. Jauh daripada kegagalan. Buat ikut Al-Quranul Karim, pasti, wajib berjaya. Undang-undang lain mesti percubaan, mesti melalui tempoh, mesti macam-macam. Al-Quran, tidak. Sesiapa yang berpegang dengan Al-Quranul Karim, wajib dia berjaya. Sebab apa? Al-Quran yang pertamanya dia ada perundangan. Undang-undang. Yang kita panggil kanun jenayah syariah, yang kita panggil syariat Islam. Dia ada cara hidup. Way of life. Dia ada cara hidup. Sebagai sebuah agama yang sempurna, yang lengkap, yang diturunkan oleh Allah kepada manusia. Bukan Allah ajar kepada kita sembahyang, puasa, zakat, haji. Tidak. Allah ajar seluruh aktiviti manusia. Dalam ibadah, dalam muamalah, dalam pendidikan, keselamatan dalam negara, hubungan diplomatik, masalah penjara, masalah apa, semua kita buka dalam Al-Quran, kita akan bertemu. Dalam Al-Quranul Karim ni, jaminan daripada Allah. Selain daripada Quran, dia ada perundangan. Perundangan ini menyebabkan manusia, dia takut, dia gentar. Ada undang-undang. Yang kedua, keistimewaan Al-Quran yang tidak ada pada perundangan yang lain, nasrum minallah. Dia ada pertolongan daripada Allah Azza wa Jal. Sebab itu di Madinah, apabila Rasulullah bangun, ijtihad saja, mahma ikhtalaftum fihi min syai' famaradduhu ilallahi wa rasulih. Mana-mana perselisihan, permasalahan yang berlaku di Madinah, tempat rujuk yang paling tinggi adalah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara ini Rasulullah ijtihad. Ayat yang menceritakan hukum kecurian belum lagi diturun oleh Allah. Masalah penjara, masalah hubungan diplomatik, keselamatan dalam negara, masalah rompak, masalah samun, masalah zina, masalah rogol. Allah belum lagi menurunkan ayat sewaktu Rasulullah mengisytiharkan piagam Madinah. Bila diisytiharkan piagam Madinah, buka dalam sejarah. Kita boleh buka sejarah yang ditulis oleh orang Islam, buka dalam sejarah yang ditulis oleh orang bukan Islam. Madinah Al-Munawwarah yang menjadi pusat keganasan. Lanun yang paling ramai di semenanjung tanah Arab adalah Madinah. Kerana kawasan yang paling strategik. Pedagang-pedagang yang nak berdagang setiap tahun daripada luar negara masuk ke Mekah Al-Mukarramah, dia kena lalu ikut tepi Madinah. Madinah menjadi pengkalan kepada lanun. Agama yang ada di Madinah lebih daripada 40 jenis agama. Sengaja Allah utus Rasulullah pergi Madinah nak buktikan kehebatan, kewibawaan Islam. Kabilah yang ada di Madinah Al-Munawwarah dan bangsa yang ada lebih daripada 100. Boleh buka di dalam Ibn Hisham dalam Mukhtasar. Maknanya masyarakat yang paling majmuk, yang sentiasa berperang di antara satu sama lain. Waktu Allah menurunkan mukaddimah ayat-ayat Madaniyah, beberapa ayat saja yang diturunkan di Madinah, yang lain tak turun lagi. Rasulullah ijtihad, undang-undang yang paling tinggi di Madinah Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perompak berhenti daripada merompak. Penyamun berhenti daripada menyamun. Orang yang suka berzina berhenti. Hatta disebut orang yang suka minum arak.
Ayat Arab tak turun lagi, tak ada peraturan lagi. Tapi mula mereka berhenti. Budaya orang bunuh anak perempuan apabila dilahirkan, berhenti. Penguatkuasaan tidak dilaksanakan lagi. Penjara tidak ada, polis tidak ada, tentera tidak ada lagi zaman itu. Penguatkuasaan kerajaan tempatan pun tak ada. Yang adanya sahabat-sahabat serba guna. Nak berperang pun sahabat ni lah, nak gotong royong sahabat ni lah, nak buat masjid sahabat ni lah. Itu dia komponen masyarakat yang ada, yang belum terurus. Tapi negara sudah terurus. Siapa yang mengurus? Allah. Ini kehebatan Al-Quran. Undang-undang lain tidak ada. Zaman itu Rom, Parsi, Yaman, India yang dianggap negara yang sangat bertamadun. Dia tidak boleh challenge apa yang ada dalam Islam. Rom dan Parsi walaupun kerajaan dia bertapak lama, negara tersebut syarat dengan penjenayah, dengan penyamun, kis-kis jenayah, dan perundangan-perundangan yang sangat dahsyat, sangat teruk. Undang-undang Romawi, dia nak cegah jenayah, dan undang-undang ni masih kekal sehingga kepada hari ini yang diamalkan oleh kabilah-kabilah di Jordan. Saya lama di Jordan. Waktu belajar, ada satu kes berlaku, seorang pemuda, dia pergi mengintai anak dara yang tengah mandi. Dia mengintai macam mana, wallahu alam, dia mengintai lalu ditangkap. Kena tangkap. Bising. Kabilah ini dia tidak nak bicarakan di mahkamah sivil yang ada, mahkamah kerajaan yang resmi. Dia tak nak, dia nak bicarakan di mahkamah kabilah. Dan mahkamah kabilah ini diberi pengiktirafan oleh negara. Ini Jordan. Dia masih kuat nizam qabail, dia masih kuat. Di kawasan Ma'an nama dia. Ma'an ini adalah tempat dalam sejarah Syarhabil daripada Rom. Dia berkumpul bala tentera situ dan menjadi tempat bala tentera untuk jaga sempadan. Kawasan Ma'an nama dia. Lalu dibicarakan di Jordan mengikut sistem kabilah. Saya tanya sistem kabilah ni macam mana buat? Dia kata ini sistem lama. Orang Jordan kata diambil daripada zaman Romawi. Zaman Rom lagi. Dia pegang. Daripada zaman Rom. Sampai sekarang ini masih ada saki-baki dia. Dibicara macam mana hukuman dia. Dicungkil biji mata. Maknanya zaman Rom dulu, dia nak mengekang jenayah, dia nak elak jenayah, hukuman dia berat. Cungkil biji mata. Tapi jenayah tak berhenti. Tak berhenti. Sehingga sekarang ini baru ni saya pergi apabila pekerja-pekerja asing banyak masuk ke Jordan. Sudah pura-peranda. Dengan penyakit AIDS-nya, dengan macam-macam, terkejut. Saya bertemu dengan rakan-rakan daripada Al-Ikhwanul Muslimun. Bercakap dengan mereka. Dia kata sekarang ini tidak sebagaimana zaman kamu belajar dulu, dia kata. Sekarang ini bila orang asing masuk apa semua sekali, tak terkawal jenayah. Orang Jordan sendiri dia dah jadi, dah ikut barat, dah ikut macam-macam. Hidup bebas, bergaul bebas. Sudah ramai anak-anak haram. Sudah berlaku sebagaimana negara kita, anak haram yang dilahirkan itu dibuang dalam tong sampah macam-macam. Dah berlaku. Sudah pura-peranda. Saya nak sebut bahawa perundangan selain daripada Islam, dia tidak akan mampu menyelesaikan masalah. Mengapa? Tidak ada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah tak akan tolong. Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah mengatakan sekiranya manusia mendustai ayat Allah, sekiranya manusia ini mengingkari ayat Allah, tidak melaksanakan syariat Allah, Allah menarik keamanan daripada negara. Fa akhadnahum, ditarik keamanan. Allah tidak pernah berbohong.
Allah tak pernah berbohong. Bila dia sebut, dia akan tarik, dia akan tarik. Sebab itu kita umat Islam diajar, kita ada amanna billah. Ada benda dalam Islam kita boleh fikir dengan akal. Dan memang Allah minta supaya kita menggunakan akal. Di Mekah Allah menurunkan wa amruhum syura bainahum. Hendaklah kamu bermesyuarat di kalangan kamu. Di Madinah turun pula ayat wasyawirhum fil amr. Hendaklah kamu bermusyawarah apabila kamu berhadapan dengan masalah. Menggunakan akal. Islam suruh. Tapi kita kena ingat dalam banyak keadaan kita diminta amanna billah. Kena terima daripada Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang subuh sebab apa 2 rakaat? Jangan bincang. Kita tak akan faham. Sembahyang maghrib mengapa 3? Sembahyang isyak mengapa 4? Sepatut sembahyang maghrib 4. Kita lebih bersemangat lagi. Kita baru sampai 4 lah. Isyak dah malas dah. Antara maghrib dengan isyak ada kuliah. Lepas kuliah sembahyang isyak 4. Sepatut 3 lah. Subuh ni sebab apa sebelum daripada keluar matahari? Kan kalau lepas keluar matahari lebih baik. Puasa sebab apa siang hari? Kalau puasa malam kan lebih baik. Bersahur lepas maghrib. Berbuka apabila subuh. Kan seronok. Kita tidur je. Ambil air semayang sebab apa? Basuh muka. Kesian dekat orang sebelah. Pergi masuk salon. Ada orang di muka ni 400-500 ringgit. Ada orang tu sampai 1,000 dekat muka. Adalah seorang. Dia rambut dia polah gitu sikit. 1,000 dekat muka saja. Allah kata ambil wudu, ambil air sembahyang. Basuh muka. Allahu Akbar, tercabut habis. Sebab apa tak basuh ketiak? Tak basuh ketiak lebih baik. Ketiak ni berbaunya apa. Ambil sembahyang basuh ketiak. Ini amrun ta'abbudi. Kamu kena buat. Adalah hasilnya. Kalau basuh ketiak, tak jadi. Dan Allah buat orang tak boleh kaji. Orang perempuan dia basuh muka, basuh wudu. Kecantikan melalui wudu tidak ada tandingan. Yang jenis bertepek-tepek ni semua. Orang tengok, sekali tengok, cantik. 2 kali tengok, kurang cantik. Sampai 5 kali tengok, macam dalam zoo. Kening dia sekali dia tu putih. Sekali kita tengok macam dalam zoo. Tak jadi. Keaslian cantik dengan wudu, simahum fi wujuhihim min asaris sujud, adalah paling original. Orang lelaki tengok, dia mari rasa nak buat isteri. Mari terasa. Tapi kalau tengok, kalau orang buat isteri pun dia dah ada dalam kepala dia, aku nak kahwin sekejap je. Nak kahwin sekejap je. Dia ada dah. Tapi kalau kecantikan yang asli ni, insya-Allah orang tengok nak jadikan isteri sehingga kepada hari akhirat. Allah minta ada benda kita boleh fikir. Ada benda jangan fikir. Sebab itu kalau kita fikir masalah syariat Allah, masalah hukum Allah, kita duk fikir dengan akal. Tak ke mana-mana kita. Tak ke mana-mana. Sedangkan Allah dah tunjuk dalam sejarah di sepanjang zaman. Mana-mana negara kalau tidak berasaskan kepada wahyu Allah, dia akan berhadapan dengan kegagalan. Tapi kadang-kadang manusia dia sukar untuk belajar benda-benda yang seumpama ini. Dalam konteks negara kita, jenayah yang melanda, ragut sebagai contoh. Dulu hukuman biasa je, masuk penjara sekejap. Sekarang ini sebat. Sebab ini teruk. Tidak sebagaimana sebat di dalam undang-undang Islam. Sebat undang-undang sivil ni, rotan dia dekat besar lengan. Panjang.
Dia letak sekali kena, habis air keluar. Air kencing keluar, air mata keluar, air hidung keluar. Habis air keluar. Terkencing, terberok. Adakah ragu ini kita selesai masalah? Makin hari makin parah, makin hari makin teruk, makin hari makin dahsyat. Islam bagi satu alternatif. Alternatif. Diturun zaman Rasulullah, undang-undang yang paling lembut berbanding dengan undang-undang lain. Berbanding dengan undang-undang Rom, undang-undang Parsi, undang-undang Yaman, undang-undang Jahiliyah di semenanjung tanah Arab. Undang-undang Islam ini paling lembut. Kita kena ingat. Ramai orang tak faham. Bila sebut undang-undang Islam, bila sebut hudud, dia nampak potong tangan. Dia nampak bunuh, kisos. Bila sebut sebat, dia nampak Allah teruk. Macam private bill yang nak dibawa, antara lainnya kita nak ubah perkara 76A. Iaitulah perkara 356. 3 tahun penjara, RM5,000, 6 kali sebatan. 6 kali sebatan ini nak dinaikkan sehingga 100 sebatan. Ada orang dia kata Allah teruknya Islam. Yang sibin 6 ni pun, setakat ini kalau kena sebatan, 3 sebatan, tak ada orang yang boleh tahan. Mesti ICU. Macam mana 100? Para hadirin sekalian, masyarakat kita, masyarakat yang tak bertanggungjawab. Dengan maaf saya sebut. Para alim ulama yang jenis ulama dunia, ulama usuk, dia memburuk-burukkan perkara ini. Sepatutnya kita kena bagi penjelasan, kena bagi penerangan kepada orang Islam sendiri, orang bukan Islam sendiri. Undang-undang sivil sebat, tidak ada orang yang boleh tanggung lebih daripada 3 sebatan. Dia sebat, doktor ada. Kena sekali, doktor pun ambil cek. Boleh hidup lagi. Sekali lagi. 2 kali. Biasa kena 2 kali, hampir pensan. Bila nampak nak pensan, doktor kata berhenti, pergi hospital. Pergi. Duduk sebulan, 2 bulan, sambung pula. Kalau kena 6. Sebab apa? Rotan dia besar. Memang dia letak, dia tarik. Pecah, tercabut, keluar isi. Bukan kulit, isi keluar. Dalam Islam ada 100. Dalam mazhab Syafi'i menyebut bahawa rotan tak boleh melepasi ibu jari. Dunia sekarang dia ikut cm, berapa dia punya besar dia. Dia ada berapa sentimeter dia punya besar. Sunat kalau boleh sebesar anak jari. Panjang dia separuh depa. Tak boleh lebih, separuh depa. Setakat ni. Wajib dipegang di tengah. Tak boleh pegang hujung. Pegang hujung sakit. Pegang di tengah. Supaya bila kita sebat, dia terlekat di siku. Tak boleh kita mengangkat lebih daripada paras bahu. Tak boleh. Lebih daripada kepala, lebih daripada bahu. Angkat, hujung rotan ni lebih. Tak boleh. Angkat macam tu. Pengkaji perundangan, bila dia kaji Islam, dia mengatakan bahawa 100 kali sebat mengikut mahkamah syariah lebih ringan daripada 1 sebatan di mahkamah sivil. Lebih ringan. Tengok zaman Sayyidina Abu Bakar. Tengok rahmat Islam, lembutnya undang-undang Islam. Zaman Sayyidina Abu Bakar. Seorang tua mencuri. Seorang tua minum arak. Bawa, ya Amirul Mukminin, orang tua minum arak. Garu kepala Sayyidina Abu Bakar. Tua nak mati, minum arak lagi. Lalu, hukuman minum arak ini, zaman Sayyidina Abu Bakar 40 kali sebat. Zaman Sayyidina Umar 80. Zaman Sayyidina Abu Bakar 40, zaman Sayyidina Umar 80. Kedua-duanya sunnah, boleh. 40 kali sebat. Sayyidina Abu Bakar kata, ambil mayang tamar. Bilang jarinya 40. Bilang jari-jari tamar ini 40.
Kata Sayyidina Abu Bakar, sebat dia sekali sebat kira 40. Mana beratnya? Ini kita kena faham. Rahmat Islam lembut, tapi jenayah menjunam. Itu kelebihan. Mengapa menjunam? Undang-undang begitu lembut. Mengapa menjunam? Allah. Sebab itu kita diminta amanna billah. Setengah daripada kita yang jahil, yang tak belajar, dia kata kerah undang-undang Islam. Sivina, undang-undang Islam 100 kali sebab. Dia tak belajar, dia tak tahu. Potong tangan. Potong tangan, ya. Dalam Islam, orang yang mencuri hukumannya potong tangan. Adakah Islam ini, hukum hudud adalah hukum untuk menghukum manusia? La. Hudud, sebab itu dinamakan hudud, al-hadd, pencegahan. Bukan hukuman, pencegahan. Betul, potong tangan. Tapi potong tangan ini, kalau ada 100 step, dia duduk nombor 100. Kaedah dalam Islam, idra'ul hudud bisyubhat. Sekiranya ada